Sebab dia mabni ke mazni? Mad. Mabni. Wan mazni saya nampak saya senyap tu kan. Ada ke tak ada tu? Ada. Ada. Tajuk nakal-nakal sikit. Asal dia al-ghanaya, tapi huruf mat tak boleh kita gerakkan kalau duduk belakang. Jelas ni lah. Kalau huruf mat duduk belakang dan bergerak, tak jadilah mat. Betul tak? Apa makna mat tu? Mat tu Panjang kan? Panjang. Kalau kita bergerakkan ya ni, hujung ke baratan. Kat mana yang panjang? Tak ada panjang. ya. Maka tak berfungsi dalam huruf mat tu dengan nama mat tu. Agna kan. Benar lah ya tu dia Dua harakat lah. Agna. Jadi arna huruf mat dalam bahasa Arab kalau duduk belakang memang jaranglah dia bergerak kan, dia akan mati kan. Sebab bahasa Arab ni dia tak boleh susah pada lafaz. Dia akan senangkan lafaz kita. Cara kita nak sebutkan tu mesti lancar je macam tu Arab. Benda ni apa? Supaya kita senang baca Quran, mungkin itulah hikmah dia. Dia tak ada ni kan. Dia tak ada. Maka sekarang ni ayat dah bermula dengan fa'il, ayat mula dengan huruf. Tapi huruf ni tak ada fungsi apa-apa pun. Bukan tak ada fungsi makna, tapi tak ada fungsi pada baris-baris tu. Kita tolaklah ma tu tepi. Lepas tu kita tengok sebelah dia. Arna, fa'il. Okey, fa'il dah nampak dah. Kunci dia mesti ada fa'il. Kita jumpa fa'il dia. Ni jumpa kat mana ni? Macam tak bahas lagi. domain. Jumpa dekat domain. Ya, tulislah sendiri ya. Tu jumpa kat domain. Jadi ni dengan sini semua ni an jar dengan majrur. Dah ada dah. Maka ayat dah boleh potong kat sini. Sebab dah difahami itu maknanya satu sentence yang sempurna. Ada fa'il, ada fa'il, okey. Ada jar, ada majrur, okey. Sempurna. Sentence tu maknanya difahami. Sentence tu. Boleh? Dia bukan satu ayat. Dia dipanggil sebagai jumlah tau. Macam mana? Dalam satu bahasa Arab, ayat satu lah. Ayat 2, ayat 3 kan dalam Quran kan. Tapi dalam satu ayat tu boleh jadi beberapa jumlah ada. Apa itu jumlah? Jumlah ni bila dah sempurna. Ada mubtada, ada khabar. Ada fa'il, ada fa'il. Mungkin dalam satu ayat yang panjang, ada 3 mubtada, ada 3 jumlah tau. 3. Macam laju sangat saya terang. Sekarang ni macam mana? Evan. Baik, macam mana? Sekarang ni ayat mungkin dalam ayat Quran ada yang panjang, betul? Baik, dalam ayat yang panjang tu ada satu mubtada, ada satu khabar je ke tak? Boleh jadi ada mubtada, lepas tu Allah datangkan khabar. Lepas tu kita kena potong tu. Walaupun ayat tu tak habis. Macam ni. Ni fa'il. Ada fa'il. Dah sempurna lah. Dalam tu ada pula selang sendiri dengan jar majrur. Sempurna. Maka potong. Yang ni dah dianggap sebagai satu ayat yang difahami. Boleh? Tapi ayat Quran tak habis. Tapi dalam sampai sini pun dah faham dah. Harta tidak memberi manfaat kepadanya. Faham tak ayat tu? Faham tu. Faham. Bila faham maknanya ada mubtada khabar, ada fa'il lah tu. Mesti ada pasangan, salah satu pasangan. Baik, bila dah faham kita boleh potong. Kita tengok pula selepas itu wa ma dan apa yang baik. Waw ni huruf atha. Ma ni digaskan dengan apa? Harta yang diusahakan tu lah. Ayuh, maka apa yang ni akan didankan dengan harta ni. Maknanya hartanya dan apa yang diusahakan ni tidaklah mampu memberi faedah terhadap Abu Lahab. Maka bila kat sini kita boleh ambil satu lagi ayat yang sempurna sebab dalam tu ada fa'il dan fa'il. Cukup. Boleh? Baik, sekarang ni apa yang dia usahakan ni ada perbahasan tafsiran sedikit. Sebahagian tafsiran mengatakan ini yang dimaksudkan adalah anak. Anak. Dalam tafsir Hamka begitu dia adalah anak.
Oh. Sebab apa? Sebab ada pernah Rasulullah cakap orang kafir lain cakap dekat Abu Lahab. Abu Lahab, kan Muhammad ni dia tak bohong kita. Dia kobai kau masuk neraka ni dengan orang-orang kafir ni. Lepas tu ayat Quran pun dah turun dah, apa cerita ni? Lepas tu Abu Lahab kata, andai kata benarlah apa yang dikatakan oleh anak buah aku tu, maknanya dia tetap percaya tau. Maknanya dia pun percaya kat Rasulullah. Dia kata andai kata betul lah Muhammad cakap tu akan berlaku, maka aku akan tebus diri aku nanti kat neraka nanti dengan harta-harta yang aku ada ni dan juga dengan anak-anak yang aku ada ni. Maka turun ayat ni pula, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masuk tebus harta Boleh? dengan anak. Sampai ke macam tak sampai? Sampai. Anak boleh beri faedah kat kita. Doa dia dan sebagainya. Maka tapi untuk nak lepaskan diri daripada neraka dengan memasukkan anak, apa cerita pula tu kan? Itu lain punya kes. Soalan tak? Soalan. Ya. Soalan yang wama kasab tu. Okey, dia tu kalau kita tengok kan dia bermula dia kalau ikut jenis perkataan dia apa ni isim ke Ustaz tu? Wama Mana wama kasab? Ma tu isim tu. jadi mana dia Mausul. mana dia itu isim dia mesti ada mutadak dengan khabar lah. Betul tak? Tak, bukan. Sekarang ni dia tak boleh jadi mubtada sebab ada waw. Dan. Boleh? Oh. Bila ada waw, kita kena tengok ambil selepas waw tu ma kan? Kalimah ma kan? Ma ni didan dengan siapa? Point dia tu. Ma kasab. Pada Kasab. Ma ni didankan pada mal. Maka Kata- sebenarnya ma ni pun fa'il juga. Jadi kalau lah kita kata ni pun fa'il juga, maka dia tak habis lagi lah ayat tu. Boleh potong. Silap potong dengan jawapan tadi. Tadi tak tengok. Oh, mana dia tak boleh lah, dia tak boleh. Sebab ada sambungan lagi tu. Okay. Wa ma kasab. Ma tu tidak. Maka ma ni pun fa'il. Cuma selepas atau namanya adalah maktub. Saya dah ajar ke belum tau? Maktub. Belum. Maktub belum. Maktub nama dia. Maktub belum ni. Baik, maktub ni cuba buka kad muka surat 5 tu. Dekat dalam saya punya yang baru ni pun ada kat ni. Ayo. Maktub adalah nombor 3 belah kanan sekali tu. Dia duduk maktub adalah selepas atau. Dia selepas dan Maktub. Ya? Dia selepas dan tu maksud dia tu. Dia selepas Araf dan. dah. Kalau dalam Araf muka surat 5 kita bawah sekali, kiri sekali. Oh. Kanan sekali. Selepas dan tu araf kau tu lah. Atof tu lah. Dan Atau jadi selepas dia tu dinamakan sebagai maktub. Boleh? Dia dalam bab tawabik kan. Kalau dalam muka surat 5 kita tu bawah sekali belah kanan. Ada tak? Okey, ada. Yang ni kalau nak screenshot lepas tu nak print boleh lah. Pakai je mana-mana. Tapi ni muka surat 5 sama je. cantik lah. Cuma yang ni telah saya buat dalam bentuk melebar. Yang tu kan memanjang kan. Yang ni saya buat dalam bentuk lebar. Tapi sebenarnya lebar payah tau. Nak masukkan tu, nak susun tu. Ya. Saya susun tak muat. Susun tak muat. Sakit hati. Mungkin saya besarkan kot jadi macam Maktub. tak apalah sebab kelas saya ramai orang-orang yang veteran-veteran ni. Jadi saya besarkan. Senang nak tengok. Boleh? Yelah maktub selepas. Nanti kalau untuk SPM nanti saya nak buat macam ni juga. Cuma nota untuk SPM tak siap lagi lah. Nantilah saya buat. Sama je macam kita juga. Dia ada belajar mubtada, dia ada belajar fa'il. Dia ada belajar, cuma dia ada balaghah lah. Balaghah tu yang tak siap gitu. Ustaz, kalau jar lepas majrur, kalau atof selepas. maktuf. Kalau jar majrur atau maktuf kan sama action tu. Ya, sama. Majrur, maktuf kan sama. Maktub atof. Itu okey masdar tak Ustaz? Ya? Masdar tak kau? Tak tu isim maf'ul. Maf'ul lah.
Bahan tu tambahan Yalah. Maklum. Oh, maf'ul lah. Okey, betul tu. Maf'ul. Maktub. Boleh? Ada soalan? Ambil gambar Ustaz. Ya? Ambil gambar. Gambar nak cakap. Nak ambil gambar ustaz kau ambil gambar apa? Dua-dua pun boleh. Gambar saya bagi tahu. Dua-dua pun boleh. Tak apalah. Kalau saya masuk buat jadi gelap. Dia fokus kamera tu kepada kita pula. Boleh? Baik, tak apa. Nanti kita belajar sikit. Yang penting saya nak fokuskan makna tu. Dapat makna. Sebenarnya saya sekarang ni, saya punya target saya dalam 10 tahun lagi saya nak buat semua ayat Quran. Habis. Sekarang ni kelas saya hari Isnin, besok ada bacaan surah Yasin. Kita bahas kali ni lah. Alhamdulillah. Kemudian hari Rabu surah Al-Mulk. Hari Jumaat surah Yusuf. Nanti hari Sabtu saya nak buat surah An-Nur. Saya buatlah kelas-kelas lain tapi yang penting saya habis dulu lah. Saya habiskan dulu. Saya nak buat. Jadi dalam bila kita bahas satu-satu ni baru kita nampak tau. Antara yang paling payah sekali saya syarahkan adalah surah Yusuf. Surah Yusuf payah saya nak terangkan. Kena bayar. Lepas tu campur lah student dia yang tinggi-tinggi ni. Serabut saya. Tu yang dapat soalan pelik-pelik tu. Tekanan hidup saya mengajar kelas hari Jumaat. Tu kelas tu hari Jumaat malam tu. Tapi doa-doakan saya lah. Lepas ni saya nak buat Syu'ara, saya nak buat An-Namal, saya nak buat surah Al-Furqan. Jadi bila kita buat macam tu nanti dapatlah konklusi dah. Itu Tuan Zulkifli yang surah An-Nisa tu ada lagi tak dia punya tu yang masuk dalam komputer? Ada. Boleh kongsikan balik semula tak dekat dalam grup yang nak kongsi kat grup lain? Boleh. InsyaAllah boleh. Baik, syukran jazilan. Baik, nak sambung lagi ke atau apa? Sebab kalau saya Selana Ron, kita akan belajar satu perkataan lain yang baru sikit. Minggu depan lah Gimana tanya maktub tu apa makna dia tak? Maktub dalam bahasa Melayu. Maktuf ni maknanya benda yang telah dihubungkan. Kan atof kan kata penyambung. Tapi siapa yang disambungkan tu? Ni lah perkataannya. Nanti orang tanya, baik dia disambungkan dengan siapa? Baru kena tunjuk, disambungkan dengan mal. Maka dia akan ikut sebiji macam mal. Dia akan ikut sebiji siapa yang dia kena sambungkan tu. Macam sampai ke macam tak sampai? Sama kan, dia menyamakan samalah. Yang ni sebab dia mabni tau. Kalau dia tak mabni, dia akan sama. Contohlah kita kata kita tukar kepada anak saya tukarlah. Dan ibnu contohnya saya cakap itulah. Dan saya padam ni dah cakap gambar ni. Saya padam. Contohlah, ni bukan ayat Quran lah. Kita alihkan kepada tidaklah memberi manfaat hartanya dan anaknya. Saya cakap itu. Jadi anak bahasa Arab abna. Kalau ramai. Jadi abna. Wa abna. Maka abna. Nak balik siapa Ustaz? Maktub ni Ustaz? Kami ni maktub. Dikatakan dia adalah maktub. Maktub dia bersama baris macam siapa yang dia dan tu. Yang dia dalam kategori tadi, dalam kumpulan muka surat 5 tu, bawah kanan sekali tu. Dia dalam kategori tawabik. Tawabik mana apa? Mengikut. Ikut sebanding. Ikut sebanding. Sekarang ni atau huruf penghubung, penyambung. Yang ni yang kena sambungkan tu. Baik, yang ni disambungkan dengan siapa? Maluhu. Harta tu, betul tak? Ya. Dia akan ikut baris si harta tu. Abna'u. Babna'u. Abna'u lah contoh. Dia jadi maktub ramah, dia jadi maktub tu. Benar itu. Tak tadi kan, rumah. Dia tawabik lah. Selepas ayat waw tu dia panggil maktub lah. Berapa kata. Mal tu bagi depan aku Maluku tu dia bukan MI Ustaz. Mana? Dia boleh jadi MI tak tu? Kamaluhu. Yang ni sebenarnya MI ni. Tapi MI dah belajar belum? Dah. Dah belajar. Yang ni MI. Dia tempat bersandar. Mal kan dia bersandar pada huwa.
Yang ni kan mudah ni, maka ni otomatik jadi MI ni. Dia jadi MI. Tapi MI baris bawah cuma dia mabni Dia mabni. Jadi cukup sekadar tu, insyaAllah nanti kita sambung minggu depan. Saya akan fokuskan balik kepada kad kita tu lah. Sebab kad kita tu kalau kita tak ingat memang susah kita ke depan ni. Dah kelas dah lama pun masih lagi kita akan bertatih kalau kita tak dapat kuasai kad hijau dengan ungu. Jadi untuk kelas kita ni saya akan fokuskan lebih kepada kad warna hijau dengan ungu tu. Yang ni mabni ni. Jenis-jenis dia dan makna dia. Boleh? Harta tu. Baik, cukup sekadar tu untuk hari ini. Maka kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratil asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil